Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan buat semua. Alhamdulillah, hari ni kita dapat lagi bersiaran langsung secara live. Kak Suzy pun dapat buat lagi live. Alhamdulillah, walaupun minta maaf agak lambat sedikit, lambat lebih kurang setengah jam. Kak Suzy baru balik dari pasar, pasar raya, cari berbagai bahan untuk nak masak raya nanti. Kita dah buat persiapan awal-awal. Okey, minta maaf saya lambat on. Ni muka bawa balik pasar ni. Okey, saya baik cun lagi. Okey. Jadi terima kasih tuan-puan yang sedang mengikuti sesi live ni. Okey, hari ni siapa yang dah cuti? Siapa yang dah cuti? Dah ada cuti ke hari ni? Kak Suzy memang kat rumah hari-hari cuti. Okey. Jadi tuan-puan yang mana kerja tu, siapa yang dah cuti hari ni? Okey, alhamdulillah. Siapa yang dah bergerak balik ke kampung? Okey, dah ada yang dah bergerak balik kampung ke? Okey, hati-hati memandu ya. Okey. So, hari ini okey, walaupun mula agak lewat, tetapi Kak Suzy ada satu topik Tadi masa dia ni duk fikir-fikir apa benda nak bagi hari ni. Dah ada dah topik lain, tapi rasa macam okey, perlu bagi tahu satu topik yang bagus juga untuk tuan-puan semua, supaya okey, Kak Suzy ada satu topik di mana Kak Suzy nak beritahu yang mana kita ni hari-hari Kak Suzy ajar ilmu pasar emas, kan? Ilmu pasar emas, simpan emas. Tapi macam mana yang sebenarnya secara simpanan emas yang betul, yang elok ni semua, kan? Okey? Alright. So hari ni Kak Suzy nak beritahu okey, bukan emas tu yang menyebabkan kita kaya, tetapi ilmunya. Jadi hari ni Kak Suzy nak beritahu tuan-puan semua, kadang-kadang orang sibuk simpan emas, beli banyak, ikut orang beli. Okey. Lepas tu itu yang bagi orang dah faham lah. Okey lah, dia beli. At least walaupun ikut orang, dia beli juga. Dan okey kan? Lepas tu ni kita nak beritahu bagi orang yang masih belum ada buat tindakan. Kenapa lagi dah tahu harga emas sentiasa naik mahal. Naik harga. Okey, lagi pula nak tunggu yang bagi belum buat tindakan ni, kan, dia ada satu pemikiran diorang ni okey, nak tunggu harga rendah, nak tunggu harga turun. Ini masalah dia sebab tuan-puan nak tunggu harga turun berapa? Itu persoalan saya. Okey, saya nak tanya tuan-puan bagi sesiapa yang rasa memang nak turun, nak tunggu harga turun ni. Nak tunggu harga turun berapa sebenarnya? Cuba beritahu. Yang bagi belum buat tindakan, ataupun tak nak bagi tahu pun tak apalah, tanya diri sendiri. Nak tunggu harga 5 tahun dulu aku tahu harga emas baru 180. Aku nak tunggu harga tu. Okey. Kalau ada pelanggan saya, bukan pelanggan lagi lah, prospek kadang-kadang tanya, cakap apa semua, sembang-sembang lah. Kadang-kadang cakap telefon pun dekat sejam. Lalai at the end, tak apalah Kak Suzy, saya nak tunggu harga bawah RM200. Okey. Saya tak marah. Serius, saya tak akan marah saya tak marah. Cuma saya akan cakap, tuan, tak apalah tuan nak tunggu harga bawah RM200, tuan tunggulah. Okey? Untuk dari pihak saya dah sampaikan, saya dah beritahu awal-awal, selagi ada duit sekarang, simpan saja, tak kisah harga berapa-berapa. Sebab yang penting kita sekarang adalah berapa jumlah gram emas yang berjaya kita kumpul, yang berjaya kita beli, yang berjaya kita simpan. Itu yang penting. Kalau tuan-puan tetap nak tunggu harga turun, utama nak tunggu harga bawah RM200, selamat bermimpi tuan-puan. Itu pesanan saya. Okey, selamatlah bermimpi. Okey, tuan tunggulah. Saya tak paksa, saya tak nak kecoh-kecoh, kepoci ke apa lagi, tuan tunggulah. Tapi pada masa yang sama, tuan boleh lihat berapa banyak duit tuan-puan yang dah habis, yang dah tak tahu mana pergi, yang dah bocor, kita cakap yang dah bocor, tak tahu mana pergi wang tersebut dah. Sebab nak tunggu harga rendah konon. Jadi tuan-puan,
Tak payah tunggu. Tak payah tunggu harga rendah. Berapa-berapa harga sekalipun, setiap bulan beli. Selamatkan duit kita. Walaupun sekadar 1 gram. Orang lain dengar harga hari tepuk naik. Harga tinggi pun sekejap beli sampai 2 kilo. Tuan-puan, oh harga tinggi. Tak boleh, tak boleh. Nanti saya nak tunggu harga rendah. Oh tak apalah, harga sekarang dah naik 300 lebih. Okey, saya nak tunggu harga turun bawah 300. Pula dah. Nampak? Pelbagai alasan. Kalau tuan-puan terus pelbagai alasan buat macam tu, tuan-puan takkan ke mana-mana. Setiap tahun dalam hidup tuan-puan, tuan-puan takkan melihat improve dalam hidup tuan-puan. Harta tak ada. Liability banyak. Hutang banyak. Ada duit habis. Memang tak ada simpanan. Jadi tuan-puan kena tukar. Tuan-puan kena tukar cara tuan-puan menyimpan selama ni. Kalau selama ni rasa simpan duit dekat bank tu, tuan-puan rasa banyak, cuba cek balik bank tuan-puan tu berapa dah ada. Cuba cek balik. Kalau kerja 10 tahun, ada tak 10,000 cash? Kalau tak ada 10,000, kalau tuan-puan kata, alah 10,000 ada. Okey, 20,000 ada tak? Kalau 20,000 kerja 10 tahun, 20,000 kurang-kurang setahun tuan-puan hanya baru simpan dalam RM166 sahaja. Sebulan. Ada tak 20,000? Tanya pada diri. Tak apa, tak nak jawab kat sini, tak nak bagi tahu kat Suzy pun. Tak apa. Okey? Tak apa, tak nak bagi tahu. Cuma tuan-puan kena tanya diri. Ada orang pula tau, dia menjawab, ada. Kat mana? Kat KWSP. Tuan-puan, KWSP tu umur 55 nanti baru boleh buat tu keluar. Okey, baru boleh guna. Itu adalah untuk kita persaraan, kita bersara nanti. Yang sekarang ni kita tengah kuat, tengah cergas, umur baru 20, umur baru 30, umur baru 40. Janganlah dia tunggu duit KWSP tu. Yang tu tak apalah, tunggulah umur kita 55 nanti. Yang sekarang ni kita tengah sihat, tengah kerja, tengah ada duit ni. Kenapa tak nak buat simpanan? Kena buat tu, tuan-puan Okey, ni dah balik raya ni. Okey, hati-hati berbelanja Berjimat cermat, jangan terlalu boros. Walaupun rasa macam nak berbelanja keluarga apa saja, nasihat Kak Suzy, pastikan alihkan dahulu buat simpanan. Lepas tu barulah belanja. Okey, back to topik kita hari ni. Okey, bukan emas yang menyebabkan kita kaya, tetapi ilmu. Okey, ilmu yang macam mana? Macam mana tuan-puan nak dapat ilmu ni? Okey, ada banyak cara tuan-puan boleh dapat ilmu. Terutama ilmu berkenaan dengan emas. Kalau macam saya ni lebih pakar, lebih arif berkenaan dengan emas. Of course lah, ilmu tentang emas. Okey, kalau tuan-puan rasa nak belajar tentang ilmu hartanah, pergi belajar ilmu hartanah. Okey, kalau rasa nak saham, pergi belajar saham. Kalau belajar nak bisnes, pergi belajar bisnes. So, apakah kalau seseorang ni bila melakukan sesuatu, dia boleh jadi bertambah kaya? Kerana dia ada ilmu tu dan dia implement ilmu tu betul-betul dengan cara yang betul. Itu yang menyebabkan dia bertambah kaya. Tapi kalau tuan-puan saja-saja suka ikut orang, lepas tu tengok pula kat mana, baca-baca sikit, janji untung lah. Tak apalah, tak kisahlah macam mana, tak dapat emas pun tak apa, janji untung 10 kali ganda. Spekulasi harga emas is very dangerous tuan-puan. Okay, hati-hati. Alright, jadi ilmu itu yang menyebabkan tuan-puan akan bertambah kaya. Kerana dari ilmu tu, bila tuan-puan faham, tuan-puan implement, tuan-puan akan grow kekayaan tuan-puan. Kekayaan tuan-puan akan bertambah dari masa ke semasa. So, itulah yang akan menyebabkan kita kaya nanti. Jadi, kalau tanya saya, kat mana kita nak belajar ilmu ni? Okey. Yang pertama, tuan-puan boleh pergi seminar-seminar. Seminar-seminar sama ada berbayar ataupun percuma, yang mana tuan-puan boleh dapat ilmu dari itu. Okey, tuan-puan pergi majlis ilmu. InsyaAllah ada keberkatan kat situ. Pergilah. Sebabnya kalau tuan-puan nampak ada poster, ada banner yang tuan-puan rasa, okey, berbaloi ni pergi ni. Okey, pergi cari ilmu. So, pergi.
Okey? Kalau rasa tak nak yang berbayar, tak apa, tuan-puan pergilah yang percuma. Banyak ilmu-ilmu yang percuma diadakan. Okey, contoh macam kalau ilmu untuk public goal ilmu emas dari public goal. Public goal ni setiap tahun, setiap bulan pasti akan adakan ilmu-ilmu perkongsian seminar secara percuma. Dan biasanya di branch public goal di seluruh Malaysia dan juga di seluruh Indonesia juga diadakan seminar-seminar secara fizikal. Fizikal ni maknanya tuan-puan kena pergi dekat satu dewan ke, dekat bilik ke, dekat branch public goal ke. Jadi tuan-puan hadir dan tuan-puan dengar perkongsian dari mereka-mereka yang berpengalaman, dari speaker-speaker yang dah ada ilmu tu. Dia kongsi ilmu saja. Tak semestinya tuan-puan kena tunggu pakar-pakar yang turun. Tidak. Kadang-kadang tuan-puan boleh belajar dari pengalaman orang lain untuk tuan-puan, dia panggil shortcut. Shortcut supaya tuan-puan lagi cepat pandai. Kerana biasanya apabila seseorang, dia macam speaker ni, berkongsi ilmu, jadi dia dah tahu pro and con dia. Okay? Kalau buat ni jadi apa? Kalau buat ni jadi apa? Jadi secara tak langsung tuan-puan boleh two-way communicate dengan speaker dan tuan-puan boleh tanya apa-apa pertanyaan sekiranya ianya menjadi satu pertanyaan terngiang-ngiang di kepala ataupun tuan-puan tak dapat jawapan selama ni. Jadi tanya pada orang berpengalaman supaya orang tersebut, speaker tersebut dapat kongsikan apa result dia. Kalau buat macam ni apa result dia, kalau buat macam ni apa result dia. Jadi tuan-puan dapat shortcut. Tak payah tuan-puan nak lalui sendiri, buat sendiri, salah sendiri, langgar dinding sendiri. Okey? Barulah tuan-puan tahu, alamak benda ni tak boleh buat, rupanya dia akan rugi macam ni. Nampak? Jadi itulah satu tempat yang mana tuan-puan boleh cari ilmu, dapatkan ilmu, itu melalui seminar. Okey, itu Kak Sri bagi tahu seminar secara fizikal. Okey, sekarang ada banyak juga seminar secara online. Ini saya tak langsung ni online lah ni. Kak Suzy bagi ilmu, berkongsi ilmu. Walaupun bukan dalam bentuk seminar, tapi popek kat sejam juga bercakap. Kita kalau bercakap kat fizikal pun lebih kurang 40 minit ke sejam juga bercakap. Okey, jadi ini adalah salah satu perkongsian ilmu secara dalam bentuk online. Jadi tuan pun boleh dengar. Mungkin hari ni tak boleh nampak, tak boleh dapat sepenuhnya, tetapi mungkin ada sedikit. Mungkin 5%, 10% daripada apa yang saya terangkan ni, tuan-puan macam trigger, teringat. Mungkin hari ni rasa macam, tak apalah, tak nak buat lagi ke apa. Tapi mana tahu satu hari nanti tuan-puan akan trigger, ting. Dia macam bunyi, ting. Okey? Tuan-puan tengok, ni macam Kak Suzy pernah cerita dahulu, kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Jadi, bila tuan-puan dapat dengar perkongsian ilmu dari sesiapa yang mereka dah berpengalaman atau speaker pengalaman, okey? Jadi tuan-puan akan belajar sesuatu. Mungkin ilmu tentang emas ni tuan-puan tak pernah tahu pun selama ni. Simpan emas ni untung ke? Macam mana untung? Kat mana untung? Selama ni aku simpan tabung haji je, ASB je. Okey. Nampak tak? Ingat tak video Kak Suzy ada satu viral dulu ketika COVID melanda video Kak Suzy hanya buat topik ketika itu antara tabung haji, emas, antara ASB, tabung haji dan emas. Mana lebih untung? Itu je video Kak Suzy, tapi ia viral sebab pada ketika itulah baru orang macam buka mata. Okey, buka mata baru tahu, wow, emas ni bagus juga untuk simpan. Kita ni dah buat 10 tahun dulu dah. Tapi tuan-puan baru tahu, baru buka mata, baru faham. Jadi, tak apa. Walaupun baru tahu, buat saja tindakan tu. Janji, tuan-puan tahu sedikit ilmu. Ilmunya apa? Emas tu pun bagus untuk kita simpan supaya kita dapat keuntungan. Macam tu. Okay. So, tadi seminar. Okay, seminar secara offline, seminar secara online. Online tuan-puan boleh tengok dalam Facebook. Okey, Facebook pun, Public Goal International pun ada buat seminar selalu Dia akan tayangkan seminar-seminar. Lepas tu Facebook Indonesia juga, Public Goal Indonesia juga adakan selalu seminar-seminar secara online. Dan kalau ada juga seminar-seminar secara online, tuan-puan ada juga yang berbayar. Itu tergantung kepada speaker. Itu tertakluk pada speaker.
Kalau Kak Suzy setakat ni buat online, Kak Suzy free je lah. Okay, kecuali ada skill-skill punya training baru kita bayar. Minta bayar sikit lah sebagai komitmen. Okay, so tuan-puan boleh pergi seminar dengan secara fizikal ataupun online. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, mana lagi nak belajar? Okay, kita tahu juga YouTube channel di media sosial. Okay, di media sosial memang kita tahu ada pelbagai info-info yang banyak. Sebenarnya pun info-info yang banyak ni pun sebenarnya tuan-puan kena hati-hati. Tuan-puan kena bijak menilai dan bijak membuat analisis. Jangan hanya dengar satu tempat saja dan tuan-puan terus buat decision. Okey, jangan kalau boleh dengar 2-3 perkongsian, sebolehnya kalau macam satu-satu syarikat, dengar pro and con dia. Okey, maksud pro and con maksudnya adalah kelebihan atau kekurangan satu-satu syarikat tersebut. Okey, sebagai contoh, syarikat Public Gold. Okey, suka untuk Kak Suzy nasihatkan tuan-puan, kalau dengar mana-mana penerangan di media sosial, tuan-puan kena study, kena kaji juga apa pro and con, kelebihan dan kelemahan Public Gold. Kena check, kena cari juga benda-benda yang viral yang kita tengok di other side. Memang kita tahu kalau dealer-dealer ni selalu cerita benda-benda yang harmoni, benda-benda yang bagus sahaja. Bukan syarikat Public Gold saja, malah syarikat-syarikat lain pun sama. Mereka akan cerita, akan lambung benda-benda yang bagus sahaja. Tetapi impak mereka tak cerita. Jadi sebab tu Kak Suzy selalu beritahu, tengok pro and con. Okey, kalau nak beli emas, pastikan emasnya ada tidak fizikal emasnya. Jangan hanya sebab kita nak beli sebab kita rasa harga murah. Kita rasa okey, aku beli harga murah, tapi emas fizikalnya tak ada. Tuan-puan hanya dapat nombor sahaja. Apa nombor tu? Maksudnya tuan-puan hanya nampak dalam sistem sahaja. Untuk ambil fizikal tak ada. Kalau nak ambil fizikal, itu kena ambil skim yang lain. Bla 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 bla, cerita dia lain pula. Harga pun mahal juga. Jadi tuan-puan kena pastikan ambil syarikat dari syarikat yang betul, yang pastikan tuan-puan tidak rugi kat situ. Kalau berkaitan dengan emas pula, jangan sesekali kita bermain dengan spekulasi harga emas. Ianya sangat bahaya. Kalau ianya melibatkan spekulasi harga emas, ketika harga emas naik, memang akan nampak untung. Tetapi kalau harga emas turun nanti, hati-hati tuan-puan. Rugi tuan-puan. Apa yang tuan-puan dah bayar selama ni, dia akan rugi. Sekarang harga emas tengah naik kan? Tak mustahil nanti dia akan turun sedikit. Cuma saya tak tahu bila turun. Turun sikit, turun banyak, ataupun turun sikit saja. Itu saya tak pasti. Sebab graf emas dia memang akan selalu naik, turun, naik, turun, naik, turun. So kalau tuan-puan kata, tak apalah Kak Suzy, saya nak tunggu yang turun dulu. Okey tuan-puan, yang kalau tunggu macam tu, tuan-puan nak beli berapa kilo? Takkan nak beli 1 gram, 2 gram, beli saja tiap-tiap bulan. Ada duit tiap-tiap bulan gaji ni beli. Daripada duit tu terus habis tak tahu mana. Kata dah itu 5 tahun lepas nak beli. Mana duit 5 tahun lepas? Tak tahu mana. Hilang dah Kak Suzy belanja 5 tahun lepas. Buat apa tanya duit 5 tahun lepas? Duit minggu lepas pun dah habis. Okey. Jadi sebab itu selalu saya ingatkan tuan-puan, asal ada duit terus tukar jadi emas. Simpan dahulu, belanja kemudian. Supaya tuan-puan nak elakkan macam ni lah. Apabila tuan-puan dah terbelanja, duit tu dah habis, buat apa lagi? Menyesal tak sudah. Terdesak nak raya ni, pinjam sana sini. Buat hutang, orang panggil gali lubang, tutup lubang. Hutang dah dengan orang ni, orang ni dah minta duit hutang. Kita tak apalah, kau dah minta duit hutang. Okey, nanti aku pinjam dengan orang lain untuk aku bayar hutang kau. Buat apa tuan-puan? Gali lubang, tutup lubang. Tak guna. Itu namanya tuan-puan sentiasa berbelanja melebihi daripada apa yang tuan-puan, income tuan-puan. Tengah ada duit tak beringat nak simpan. Jadi sekarang lah, walaupun tuan-puan rasa gaji tuan-puan kecil, simpan kecil. Tak apa. Janji tuan-puan simpan. Kalau gaji tuan-puan besar, simpan besar. So itu yang selalu saya nasihatkan. Alright. So yang kedua dari media sosial, dari IG, dari FB, dari YouTube.
Macam Kak Suzy kan, dari YouTube. Jadi tuan-puan boleh lihat YouTube channel Kak Suzy. Suzy is a channel. Memang saya cerita banyak berkenaan dengan info-info simpanan emas. Ni di TikTok. Okey, di TikTok pun sama juga. Walaupun saya tak berapa aktif untuk video-video kat situ, tetapi untuk live saya aktif. Jadi tuan-puan boleh tengok, mana-mana tahu yang terlekat-terlekat tengok saya punya live ni kan. Okey, insya-Allah akan dapat ilmu-ilmunya. Jadi boleh dengar dan faham. Bagi siapa yang dari TikTok pun baru first time tengok hari ni, nak tengok video-video lama Kak Suzy, boleh pergi ke YouTube channel saya, iaitu Suzy is a channel. Jadi tuan-puan boleh tengok balik semua video-video saya yang dah saya buat live ni dan juga video-video yang lain, perkongsian lain banyak lagi. Okey. Dan juga di FB. FB page saya pun ada, Suzy is a page. Jadi tuan-puan boleh dengar juga perkongsian dan juga ada promo-promo, info-info tentang simpanan emas ni. Banyak okey. Dan sekarang kita lihat pun ada pelbagai ramai juga orang sudah berkongsi berkenaan dengan ilmu emas. Kalau tuan-puan tengok balik macam lebih kurang je. Ya, betul Sebab ilmu emas ni dia lebih kepada, macam saya kata tadi, fakta. Okey, dia fakta. Sebab ilmu emas ni dia memang dia ada fakta dia lah. Jadi bila tuan-puan faham, tuan-puan akan lebih kaya dengan emas. Okey. So itu yang kedua, tuan-puan cari dari media sosial. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni best melalui buku. Bacalah. Bacalah ilmu dari buku-buku supaya tuan-puan lebih lagi shortcut tuan-puan untuk kaya, untuk pandai. Kalau tanya Kak Suzy kan, okey Kak Suzy ni belajar dari mana pandai-pandai cakap ni? So saya buat tiga-tiga tu tadi yang saya cakap. Saya belajar dari seminar. Saya pergi, saya lihat mana-mana speaker-speaker. Sama ada speaker yang memang pakar, speaker yang biasa-biasa, yang sekadar buat perkongsian, pengalaman mereka. Kita belajar. Okey? Dari media sosial. Ya, saya juga dengar dari mentor-mentor saya, dari perkongsian orang lain. Sebab saya tak boleh pergi, mungkin dia tak ada buat seminar fizikal, jadi saya dengar dia secara online. Saya belajar sesuatu. Yang mana elok, okey saya catat, buat ni study semua. Yang mana yang dia dah bagi tahu benda ni jangan buat. Okeylah, kita janganlah buat. Buat apa kita rasa lagi nak buat? Sebab benda tu yang dah dipesan, jangan buat. Nanti rugi, nanti kena tipu, nanti kena scam. Jadi buat apa kita nak buat kan? Kita dah tahu benda ni jangan buat, benda ni kena buat. Dan melalui pembacaan buku. Okey, melalui bacaan buku. Ni tengok Kak Suzy susun sikit-sikit buku Kak Suzy. Ya. Nampak ni antaranya. Okey, macam-macam topik Kak Suzy belajar, baca Macam ni ini adalah dari antara guru emas Kak Suzy, nampak? Wang emas, okey. Nampak macam-macam ada tanda-tanda nak tulis Kak Suzy suka baca Okey, jadi ini buku sangat bagus di mana ianya ditulis oleh salah seorang guru emas Kak Suzy, dan dia juga merupakan guru Kak Suzy juga dulu dalam public goal terutamanya dan juga dalam emas, dan ilmunya sangat-sangat bagus Cari buku wang emas ni Okey, lepas tu ini juga dari mentor Kak Suzy. Okey. Ni mentor Kak Suzy. Okey, nampak? Rahsia usahawan emas dan strategi ini menyingkap rahsia pelaburan. Jadi kita bacalah. Bacalah tuan-puan. Buku Kak Suzy nampak baru-baru. Ya, sebab Kak Suzy ni jenis kalau baca buku jaga. Kita tak ada bela-bela apa semua pergi rebus apa tak lah. Okey, yang ni juga bagus dari ni nampak Tuan Sasudi Kadir. Okey, beli emas. Ini dia buku yang edisi lama, yang baru rasanya dia dah kulit warna kuning tak silap. Tapi dia hanya perbaharui dari edisi ni sahaja. Nampak, beli emas. Okey. Baca, this is very good juga Dan macam yang ni Tuan Azizi Ali pesara jutawan. Saya kan bersara, dah bersara awal. Jadi saya kan nak bersara dengan bergaya dan menjadi jutawan. Jadi kita bacalah dari ilmu-ilmu mereka yang ni. Okey, yang ni dinar dirham. Okey, nampak ni misi bebas hutang. Okey. Ni Puan Hajah Rohani, Datuk Haji Muhammad Syakir. Ini bagus juga, ada apa dengan RM. Okey, ubahlah cara anda melihat wang dan cara menguruskannya. This is very good juga So ini dia akan ajar kita cara menabung,
Kad kredit ya, very sangat bahaya, dangerous. Okey, cara menyelesaikan hutang. Okey, alright. Dan juga sini kita ada consumer merchant. Okey, consumer merchant punya ni untuk PG Mart, yang mana konsep consumer merchant ni, okey, selain daripada kita belajar cara menabung, menyimpan, kita juga belajar cara get income, berjimat cermat. So kat mana berjimat cermat tu? Antaranya kat sini lah. Tuan kena baca ni, kenapa ni? Okey, consumer merchant ni dia berkait dengan business public goal sebenarnya. Dan perkataan consumer merchant ni yang mana yang di-create oleh founder public goal itu Datuk Ira Louis Ng. This is very good consumer merchant di mana-mana tempat posisi tuan-puan untung. Okey? Sebagai pembeli untung, sebagai peniaga untung, penyedia platform pun untung. Jadi dia fair. Dia tak ada satu pihak saja untung banyak. Kejap Nenek masam berbulus. Okey, tadi saya pergi ke pasar, saya nampak satu orang kaya, dia tabur wang emas. Ibrahim Pendek Alibaba Bujalapo. Masya-Allah. Hai, patutlah saya baru nak tanya pasar mana. Rupanya Ibrahim Pendek. Okey. Cerita Alibaba Bujalapo. Sekarang tak ada lah orang nak kita tabur duit emas tu kan. Kalau tabur yang duit emas tu pun yang coklat emas tu. Aduh. Okey. Nenek masam berbulus amboi. Okey. You make me happy today Okey, so yang ini. So buku ni kita kena baca juga supaya kita tahu dan kita faham. Oh, rupanya ada platform yang mana kita boleh menjana pendapatan dari situ. Kita boleh dapat duit. Kita belanja, kita dapat duit. Jadi tu kata kelebihan kita membaca. Bila kita membaca, dia akan lagi shortcut untuk kita dapat ilmu dan kita jadi kaya. Kaya dia tu shortcut tu kurang lebih 10 tahun tuan-puan boleh potong. Tuan-puan tak perlu tunggu umur 50 tahun nanti baru aku pandai. Kalau tuan-puan umur 20 tahun, jangan nak tunggu umur 30 tahun, 40 tahun baru nak baca buku-buku keuangan. Jangan. Okey, walaupun tuan-puan sekarang umur berbelah-belah tahun ataupun awal 20-an baru kerja, carilah buku-buku ni tuan-puan baca. Okey, yang ini juga nampak misi bebas hutang. Ini buku penulisan Tuan Zulkifli yang pertama tu Zero Hutang ni. Zero Hutang ni saya baca sekejap sangat ni sebab sangat-sangat best dia punya cara perkongsian dia satu hari saya tak sampai satu hari saya baca dah habis Ini pun sama Jadi tuan-puan, bila tuan-puan baca buku, ianya akan lebih cut tuan-puan punya tuan-puan punya knowledge tu akan lebih lagi banyak. Lagi banyak dan tuan-puan akan belajar banyak benda. Clearance insomnia. Okey, ada soalan. Hai Kak, kalau nak withdraw silver dari public gold, kena tinggalkan sikit juga ke macam emas? Emas kena tinggalkan 1 gram kan? Ya, betul. Kalau dari account SAP, iaitu Silver Accumulate Program, so kalau kita withdraw silver, dia paling minimum 250 gram kalau kita nak withdraw. So tinggal dia, tak silap saya, kurang lebih 100 gram. 100 gram kita tinggalkan dalam account SAP. Kita tak boleh keluarkan semua. Tak silap saya 100 gram. Nanti saya kena double check balik. So boleh keluarkan silver lah. Kena tinggalkan juga. Ada tak boleh keluarkan habis dari silver, tak boleh. Tak silap saya sama ada kalau tak 100 gram 250 gram. Saya lupa nanti saya ni sebab saya jarang keluarkan dari silver. Okey? Jadi itu kena juga ada SAP. So clear cik clearance in siong. Okey. So tuan-puan, ilmu ni tuan-puan kalau tuan-puan membaca, okey, bergegar pula semua. Okey, tuan-puan membaca sangat best sebenarnya. Tuan-puan kena pupuk rasa untuk minat membaca tu. Walaupun mula-mula tuan-puan rasa Allah tak best membaca, aku kalau baca ni mengantuk. Okey, baru belik satu muka surat dah mengantuk. Macam mana nak baca Kak Suzy? Kak Suzy pernah alami benda ni dahulu. Okey, tuan-puan, macam mana Kak Suzy buat? Okey, ni pun Kak Suzy boleh ajar tuan-puan Okey, macam mana Kak Suzy buat adalah, sebagai contoh tuan-puan ambil satu buku Okey. Jap, meja ni digegar, dia terkena semua. Okey, tuan-puan ambil satu buku.
Tuan-puan belik dulu. Ni saya belajar dari tips cara nak ni. Tuan-puan belik dulu bahagian isi kandungan ni. Okey? Tuan-puan baca semua. Tuan-puan cari mana yang tuan-puan paling tertarik nak tahu. Bila baca ni tuan-puan cari mesti ada satu. Lepas tu katakanlah macam ni baca, okey, tuan-puan jumpa. Kriteria penting memilih emas dan emas pelaburan terbaik. Contoh Jadi tuan-puan tengok tu muka surat dia 144. Okey, baca yang tu dulu. Baca yang tu dulu. Okey? Ni saya bagi tips bagi sesiapa yang rasa bila baca buku-buku ilmu ni tak habis lagi 5 line dia dah tidur. Okey, dia dah tunggu ngantuk. Jam-jam tu jugalah menguap. Rasa bosan. Okey, untuk awal-awal tuan-puan pupuk minat ni, tuan-puan buat macam Kak Suzy ajar ni. Okey, tuan-puan cari dulu dari isi kandungan, baca semua, mana yang betul-betul tuan-puan rasa tertarik tuan-puan nak tahu. Okey, tengok tu. Okey, macam yang ni saya kata tadi, kriteria penting memilih emas pelaburan terbaik. Sebab hati tuan-puan ni pasti akan berkata-kata, okey aku nak tahu yang ni. Okey, baca. So bila dah baca yang tu, okey dah settle. Tuan-puan baca sampai tuan-puan baca sampai habislah topik yang tu. Sebab dia selalu sub topik ni dalam 2-3 muka surat je. Okey? Sebab itu subtopik, bukan topik besar, subtopik. Subtopik biasanya dalam 2-3 muka surat. So bila tuan-puan baca tu, tuan-puan akan rasa keterucaan. Lagilah pula kalau ayat yang ditulis oleh penulis-penulis ni, ayat-ayat dia yang memang menyebabkan kita rasa lagi teruja nak baca next. Tak nafikan ada juga penulis yang memang ayat dia Masya Allah, tak ada full stop, lambat nak stop dia. Okey? Tak ada nafikan. Kalau yang tu tuan-puan kena tekun sikit lah. Sebab tu saya kata cari buku yang tuan-puan rasa mudah nak baca dulu. Kejap Ila buka pintu ya, bagi terang sikit. Okey? So sebab tu. So mana bila dah habis satu subtopik ni, okey cari balik dekat kandungan ni. Okey, cari lagi yang lain. Dia tak semestinya kena continue page. Sebab selalunya biasa subtopik ni dia tak ada, dia tergantung juga. Kadang-kadang ada buku dia berkaitan, ada buku dia tak ada kaitan. Dia dah bagi satu subtopik lain. Jadi tuan-puan boleh cari subtopik lain pula. Macam ni pula, emas sebagai ibu duit. Ibu duit, ni nak tahu ni kenapa. Jadi tuan-puan bacalah yang tu. Okey, pergi page 61. Tuan-puan tengok, emas sebagai ibu duit, macam mana pula dia jadi ibu duit ni. Jadi tuan-puan boleh tahu. So dari situ tuan-puan akan rasa nak baca. At the end tanpa sedar, semua isi kandungan tuan-puan dah habis baca. Mudah sangat. Tak perlu tuan-puan nak baca dari muka surat 1 sampailah muka surat 200 ni. Tak payah nak ikut sequence macam tu, tak payah. Kalau tuan-puan rasa memang tuan-puan untuk membaca ni dia jadi payah sikit, lambat sikit. Kenapa Kak Suzy beritahu ni? Sebab Kak Suzy buat benda ni dahulu. Untuk pengetahuan tuan-puan, Kak Suzy ni dulu adalah kaki novel. Kaki novel tempat begini ni. Suka sangat baca. Tak ada buku-buku ilmu ni, jarang kita nak baca. Sebab tu Kak Suzy kata, belik satu muka surat pun ni dah ngantuk. Okey? Kalau baca novel sampai 3-4 pagi tak ngantuk. Okey? Tapi kalau baca buku ilmu ni, satu muka surat, dia dah ngantuk. So bila Kak Suzy tengok, belajar juga kan. Okey, cara macam mana nak baca buku ilmu yang menyebabkan kita rasa terus teruja. Tapi bila dah lama-lama kita pupuk, dah okey dah lah sekarang. Buku novel pun dah tinggal dah, lama dah tak baca. Okey, kita ada komen dari sini. Cik Muhammad Adib, Alhamdulillah, buku Wang Mas, Misi Bebas Hutan, Nak Kaya Seribu Daya dah habis baca. Memang terbaik. 3 buku Kak Suzy je. Okey, insyaAllah buku saya akan keluar. Doakan saya tahun ni siap Okey, aduh Okey, sikit lagi dia tinggal untuk ni. Dia goyang meja. Okey, insyaAllah tahun ni saya cuba keluarkan buku saya. Dalam timbunan ni nanti akan ada buku saya ni, timbunan ni. Okey, akan ada buku saya nanti insyaAllah. Doakan saya ya, Cik Adik. Okey, buku saya akan keluar. Saya sebenarnya dalam merancang ada 3 buku sebenarnya. Tulis sana sikit. Itu yang jadi tak siap-siap ni. Nak siapkan pertama ni dia macam payah sikit. Tak apa, insyaAllah. Dengan buku tuan-puan akan lebih cepat pandai. Bacalah. Okey. Kak Suzy promote buku-buku yang Kak Suzy tunjuk semua tadi. Tak ada pun dapat royalty. Tak ada. Okey. Tuan-puan pergi cari.
Dan untuk pengetahuan tuan-puan semua, buku-buku kebanyakan yang saya tunjuk ni semuanya ada di PG Mall. Tuan-puan pergi tengok pgmall.my. Okey, semua buku-buku ni ada dijual. Malah buku-buku ni kalau tuan-puan beli lebih RM100, lebih RM150 ke atau RM200, ada voucher-voucher yang diberikan. Jadi, guna voucher-voucher tu, tuan-puan boleh bayar untuk tuan-puan beli buku ni. Jimat lagi. Nampak tak? Jadi sebab itu shoppinglah buku-buku ilmu emas ni di PG Mall. Antara platform yang paling banyak buku-buku tentang emas di pgmall.my. Tuan-puan type saja buku emas ke atau emas saja atau buku, nanti tuan-puan boleh tengok senarai, pelbagai senarai. Dan hampir ke semua buku yang Kak Sri tunjuk tadi semua ada di pgmall.my. Kalau tuan-puan rasa banyaknya nak beli, sabarlah, belilah sekurang-kurangnya 1 bulan 1 buku. Okey, bila tuan-puan beli 1 bulan 1 buku, insya-Allah 12 bulan 12 buku tuan-puan baca. Tuan-puan rasa macam tadi Kak Sri cerita 1 buku ni Kak Sri baca 1 hari je kan? Okey? Tapi kalau tuan-puan rasa 1 buku ni tuan-puan baca sebulan, tak apa. Ambil masa, janji tuan-puan faham apa yang tuan-puan baca. Ni naik kereta jam balik raya kan? Standby buku dah kita. Boleh baca. Ada driver sebelah kan? Tuan-puan boleh baca-baca. Okey? Buku yang kita dah beli, dah baca pun boleh baca balik. Okey? Sebab tu ni buku kadang ada mana yang dah lama sikit tu macam dah lunyai sikit lah. Okey? Sebab kita baca balik kadang-kadang kita recall balik, hari tu baca ni apa point dia. Jadi tuan-puan nak recall back. Refresh your ilmu. Okay, it's very good. Jadi dari situ tuan-puan akan rasa wow, makin bertambah ilmu. Nanti jadi kalau tuan-puan tanya pun macam mana kat sini boleh cerita macam-macam pasal emas, benda tu lah, benda ni lah, hal itu, hal ini. Sebab saya baca. Saya rajin baca, saya rajin dengar audio ke apa. Kalau dulu zaman-zaman saya masih bekerja dulu kan, pergi balik kan jam. Saya memang suka pasang YouTube ke atau apa-apa seminar orang ke, saya dengar. Saya dengarlah sambil jam drive dalam kereta. Selain daripada dengar radio kadang-kadang. Jadi kita bahagikan masa. Sebab kalau hari-hari balik kerja petang tu memang biasa saya suka buka YouTube lah. Sebab saya boleh dengar orang berceloteh, bercakap apa dekat YouTube. Jadi kalau tuan-puan nak dengar YouTube saya tu, pasanglah YouTube saya, dengar. Okey? Dengarlah perkongsian saya, popek bercakap ni, tuan-puan akan dapat banyak ilmu. Ni jam ni kan, dengarlah perkongsian Kak Suzy dari Ramadan 1 sampai Ramadan 30 ni. Ni baru 28 kan, esok lusa. Okey? Nanti tuan-puan dengarlah ilmu dia pelbagai. InsyaAllah tuan-puan akan dapat manfaat darinya. Sedar-sedar tu sampai Kelantan. Dengar perkongsian Kak Suzy. Okey, so itu sahaja tuan-puan perkongsian saya untuk hari ni. Nak pergi basuh ayam pula ni. Mau balik pasar, tak basuh gitu. Okey, nak basuh, nak standby, nak masak rendang. Jadi saya doakan tuan-puan kalau dah cuti, dah balik raya, dah drive ke kampung halaman tu, kasih doakan moga tuan-puan drive hati-hati di jalan raya, drive elok-elok. Kalau mengantuk penat ke, rehat sahaja. Okey, jangan dipaksa diri mengantuk tu drive. Kita kurangkan kemalangan dan kita juga jaga orang lain. Jangan disebabkan kita ianya memberi masalah kepada orang lain. InsyaAllah saya doakan tuan-puan semua selamat, happy dan gembira menyambut Ramadan ni, rambut Syawal ni. Okey, Ramadan kita dah hampir ke penghujung. Jangan risau, teruskan menikmati kegembiraan dan teruskan kita kejar Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi sibuk-sibuk juga masa untuk raya ni kan, preparation untuk raya. Jadi ibadah kita jangan sesekali kita abaikan. Okey? Alright, sekian saja. Kita jumpa lagi esok hari insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum.